إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita bertemu pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita teruskan siri kuliah kita dalam kitab Encyclopedia Fiqh Practice karangan Syekh Hussein Al-Awaisyah. Dan pagi ni insya-Allah kita akan teruskan dan kalau boleh kita cuba habiskan bacaan kita dalam tentang tentang tata cara solat ya. Jadi kita boleh buka terus di halaman 433 ya, dan kita lihat perbahasan seterusnya tentang tata cara duduk tasyahud ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat tata cara duduk tasyahud ya, muka surat 433 ya. Ketika tasyahud, kita lihat nombor pertama tu duduk iftirash, iaitu duduk dengan meluruskan paha kiri ketika mengerjakan solat 2 rakaat seperti solat fajar. Kita lihat muka surat sebelah ya. Namun ketika tasyahud akhir, hendaknya orang tersebut duduk tawarruk ya. Kita lihat riwayat di bawah tu, apabila Nabi SAW duduk pada solat 2 rakaat, baginda duduk di atas telapak kiri telapak kaki sebelah kiri dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Assalamualaikum. Adapun jika duduk pada rakaat yang terakhir ya, baginda memajukan telapak kaki kirinya. Ada perkataan lain ke untuk memajukan tu? Maknanya baginda, boleh kita kata membaringkan ke apa? Okey. Memajukan telapak kaki kirinya lalu menegakkan telapak kaki ya yang satu lagi, lalu duduk di atas lantai. Ini dia tengah cerita tentang dua cara duduklah ya ketika tasyahud, adanya duduk iftirash dan juga duduk secara tawarruk. Apa yang nak disebutkan di sini ialah ketika tasyahud awal, cara duduknya adalah iftirash ya, iaitu dengan duduk di atas kaki kiri ya, dan menegakkan kaki kanan ya. Bahkan ini juga cara duduk ya, seperti yang disebut di awal tadi, seperti solat fajar, yakni solat subuh ya. Ini antara apa yang ditegaskanlah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, iaitu sekiranya solat itu ada 2 rakaat ya, maka pada duduk tasyahudnya ialah duduknya adalah cara iftirash, iaitu seperti duduknya ya ketika tasyahud awal ya. Jadi tasyahud awal cara duduknya adalah iftirash ya, iaitu duduk atas kaki kiri tu ya, kaki kiri dilepaskan ya, dibaringkan, dan duduk atas kaki kiri manakala kaki kanan ditegakkan ya. Cara tawarruk, cara duduk tawarruk, iaitu dengan silangkan kaki kiri di bawah kaki kanan manakala ya duduk di atas punggung ya, duduk di atas lantai, atas punggung ya, dengan kaki kanan ditegakkan. Itu tawarruk. Itu hanya pada ya tasyahud akhir, yang mana solat yang didahului dengan kiranya kalau solat tu ada 2 tasyahud lah ya,
maka pada tasyahud akhir itu baru cara duduknya adalah tawarruk, ya. Dengan erti kata lain, kalau solat itu hanya ada satu tasyahud, maknanya satu tasyahud, tidak ada, ya, tidak didahului dengan tasyahud awal, ya, maknanya hanya ada satu duduk je, satu tasyahud je, ya, maka cara duduknya adalah iftirash, ya. Cara duduknya adalah iftirash seperti cara duduk tasyahud awal, ya. Jadi cara duduk tawarruk dengan kaki kiri silang di bawah kaki kanan, hanya kalau sekiranya solat itu ada tasyahud awal, di mana pada tasyahud awal duduk iftirash, maka pada tasyahud akhir, ya, duduk cara tawarruk, ya. Jadi itulah perbahasan yang atau apa yang ditegaskanlah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Walaupun kalau kita lihat amalan masyarakat agak sedikit berlainan, di mana mereka melihat bahawa cara duduk tawarruk, iaitu kaki kiri silang bawah kanan, ya, adalah jika sekiranya tasyahud itu diakhiri dengan salam. Kalau akhiri dengan salam saja, cara duduknya adalah tawarruk. Walaupun kalau solat itu hanya 2 rakaat, maknanya solat itu hanya ada satu tasyahud. Asalkan lepas tasyahud tu salam, maknanya cara duduknya adalah tawarruk, ya. Kaki kiri silang bawah kaki kanan, ya. Jadi itu sedikit bezalah, ya. Tapi yang rajahnya kita lihat, itulah seperti mana dalam riwayat tadi kita baca, ya, apabila Nabi duduk pada solat 2 rakaat, baginda duduk di atas telapak kaki ke kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Ini iftirash lah, ya. Jangan kadang-kadang kita keliru sikit lah mana iftirash, mana tawarruk. Jadi itu cara duduk iftirash. Adapun jika duduk pada rakaat yang terakhir, apa artinya rakaat terakhir? Rakaat terakhir maknanya ada tasyahud awal lah, ya. Itu maksud jika duduk pada rakaat yang terakhir, ya, maknanya yang ada tasyahud awal sebelum itu. Maknanya rakaat terakhir ni adalah yang tasyahud akhir lah, ya. Bila kata akhir maknanya ada awal lah, ya. Baginda memajukan telapak kaki kiri, ya, lalu menegakkan telapak kaki kanan yang satu lagi, lalu duduk di atas lantai, ya. Ini, ya, ini cara duduk tawarruk, ya. Baik, kita lihat perkara nombor 2 di bawah tu. Salatullah, meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan dan meletakkan telapak tangan kiri atas paha kiri. Ini cara duduk lah, ya. Cara duduk ketika tasyahud, ya, tangan tadi, ya. Tadi dalam iftirash tawarruk itu tentang cara duduk kaki itu, manakala tangan itulah dia letakkan di atas paha, ya. Kedua tangan di atas kedua paha, ya. Kita lihat ketiga bawah tu, tidak menjauhkan kedua siku dari sisi tubuh. Inilah, ya, kita punya siku ni, ya, didekatkan, dirapatkan, ya. Tidak seperti tasyahud, tidak seperti sujud, ya. Bila sujud kita dah sebut dalam kuliah lepas, dijarakkan, dijauhkan, ya. Nombor 4, tidak bertumpu. Itu betulkan sikitlah, ya, supaya faham. Assalamualaikum. Tidak bersandar, ya, tidak bersandar pada tangan kiri. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang seseorang duduk bertumpu tu, maknanya bersandar, ya. Duduk bersandar dengan tangan kirinya ketika salat, ya. Lalu Nabi dalam riwayat di bawah tu mengumpamakan cara duduk tu dengan cara orang Yahudi, ya. Apa maksud? Maksudnya ialah tegahan kita kalau duduk ketika tasyahud. Ini saya kira tak ada orang buat lah, ya. Tapi jangan buatlah, ya. Dia bersandar, ya, dia bersandar dengan dia tongkat tangan kiri, ya. Dan bertongkat dengan
tangan kiri dekat belakang, ya. Sepatutnya kedua tangan ke atas peha kan, ya. Jangan bertongkat macam tu, ya. Bahkan boleh kita tambahlah, ini juga antara cara duduk yang ditegah secara umum di luar solat pun, ya. Luar solat macam mana? Mungkin kalau luar solat kita lebih bertenggek lah. Kalau tadi tu duduk macam duduk tasyahud kan. Tapi kalau dua solat, kadang-kadang kita duduk atas punggung dan kita tenggek kat sebelah kiri. Macam tu pun ada tegahan lah cara duduk macam tu. Boleh faham insyaAllah, ya. Duduk atas punggung ke, duduk melutut ke, ya, duduk mencangkung ke. Yang penting kalau jangan jadi sandar dengan sebelah tangan kiri, ya. Boleh insyaAllah, ya. Macam mana pula kalau sandar dua macam ni, ya. Ini di luar solat lah, ya. Kalau duduk sandar macam ni, walaupun ada yang kata kalau duduk sandar dua tangan, itu lagi lah tak boleh. Kalau kiri tak boleh, kalau dua-dua lagi tak boleh. Tapi saya melihat bahawa dalam hadis, ya, dalam riwayat, dia menspesifikkan tangan kiri, ya. Jadi saya kira kalau kita pegang dengan riwayat nas macam tu, itu lebih baik, ya. Kerana dalam masalah duduk, ya, masalah berjalan, ini masalah dunia, ini urusan dia, semua boleh. Kita nak duduk macam mana, kita nak berjalan macam mana, ya, tak ada masalah selagi mana, ya, tidak ditegah oleh syarak. Jadi yang ditegah oleh syarak adalah bersandar pada tangan kiri, kan? Kita kena ambil perhatian. Kadang-kadang kita tak sedar pun, kan, tengah relax sangat, kan, ya, duduk, ya, sambil borak ke apa ke, ya, dengan tenggek dengan tangan kiri. Jadi itu ditegah, ya. Okey. Kedua cara duduk tu panggil apa, dia dalam bahasa Arab dipanggil ihtiba. Ihtiba macam mana? Duduk atau punggung dengan kedua lutut naik atas, ya. Itu panggil apa tu cara duduk? Crouch. Itu macam apa yang mencangkung, Itu mencangkung kan? Tak, ini bukan mencangkung. Dia ni duduk atas punggung, tapi kedua lutut naik atas dan dia peluk kedua, ni panggil apa? Peluk betis, ya. Dia peluk kedua betis dia, ya. Bagaimana dengan cara duduk macam ni? Cara duduk macam ni pun secara amnya tak ada masalah. Itu kita kata ini semua urusan dunia, kan. Dia yang kena hati-hati urusan ibadah. Ibadah ni yang kita kena ikut, ada tata cara ibadah, ya. Tapi cara duduk ni urusan dunia, ya. Jadi hukum asalnya adalah semua boleh. Itu dunia. Nak buat apa semua boleh, selagi mana tidak ada tegahan. Jadi yang dibincangkan oleh para ulama ialah cara duduk tadi, peluk tubuh ke? Bukan peluk tubuh. Peluk dua betis ni ketika khutbah Jumaat saja. Itu yang ada dibincangkan oleh para ulama, ya. Jadi ada yang ada pendapat menegah, cara duduk macam tu, dan ada pendapat membolehkan, ya. Kenapa ada beza pendapat? Kerana bila kita tengok cara duduk tu, ni keluar tajuk sikit lah, cara duduk macam tu dia ma'qulatul ma'na, maknanya ada sebab yang boleh kita fahami. Bila syarak ada tegahan, ya, ada riwayat yang menegah cara duduk macam tu, para ulama kata kerana boleh difahami segahan tu. Cara duduk macam tu ketika khutbah, kebiasaannya dia ada kecenderungan boleh bawa jadi ngantuk misalnya, atau boleh jadi terbuka aurat, atau dia boleh nanti terkentut, ya, terkeluar angin, ya. Maka jika ada sebab-sebab macam ni, maka ditegah. Jika tak ada, tak apa, ya. Maknanya kita confident, ya, maka tak ada masalah, ya. Boleh insyaAllah, ya. Baik, itulah dia, ya. Tidak bersandar pada tangan kiri, ya. Itu cara duduk yang ditegah.
Selain daripada tu, kita nak duduk macam mana, duduklah. Nak tenggek macam ni, nak tenggek macam ni, tak ada masalah, ya. Ini di luar solat lah, ya. Tapi kalau dalam solat, itulah kedua tangan di atas kedua paha. Baik, nombor 5, menggenggam seluruh jari tangan kanan dan memberi isyarat menunjuk ke arah kiblat dengan jari telunjuk, ya, jari telunjuk kanan, serta menunjukkan pandangan atau mengarahkan pandangan, ya, mengarahkan pandangan ke arahnya. Ada redundant pula, ya, serta mengarahkan pandangan, ya, ke jari telunjuk, ya, seraya meletakkan ibu jari pada jari tengah. Inilah, ini ketika tasyahud lah. Ketika tasyahud, kita menggenggam jari, ya, dengan mengarahkan jari telunjuk ke arah kiblat dan ibu jari pada jari tengah. Macam inilah, ya. Ya, insya-Allah ini biasa kita buat, ya. Ya, macam ni, ya. Kita lihat bagaimana kerana itu dispesifikkan dalam riwayat, ya. Nak kata bahawa para sahabat bila riwayat tu mereka sangat teliti, ya. Jadi ini cara kita tunjuk ketika tasyahud, dengan pandangan kita tertumpu pada jari telunjuk. Sampai begitu spesifik dia, ya. Kita lihat nombor 6, mengangkat jari telunjuk, menggerak-gerakkannya. Itulah, ini boleh kita gariskan perkataan menggerak-gerakkannya, ya. Dan berdoa ketika menggerak-gerakkannya, ya. Hal ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujur yang berbunyi, kita lihat ke atas muka surat sebelah tu, kemudian baginda mengangkat telunjuknya, aku pun melihat baginda menggerak-gerakkannya. Boleh gariskanlah, baginda menggerak-gerakkannya, ya, dan menunjuk dengan jari tersebut, ya. Ini riwayat sahih dalam riwayat Abu Dawud, ya. Jadi ini tentang masalah memberi isyarat, ya, ketika tasyahud. Jadi di sinilah, ya, Syekh Hussein menjelaskan tentang tata cara tu, ya. Tapi itulah yang perkara yang menarik perhatian kita adalah tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk, ya. Ini memang kalau kita lihat adanya perbincangan para ulama, ya, tentang masalah gerak-gerak jari telunjuk ni, ya. Cuma yang kita kena betulkan kefahaman kita ialah, pertamanya tentang menggerak ni, nak gerak atau tak, satu, ya, nak gerak atau tidak. Bila mungkin kita boleh perinci lagi, bila nak angkat jari telunjuk. Sebab kita lihat ada dibincangkan di kalangan masyarakat, dan ada orang kata apa, ada cara-cara yang berbeza di kalangan mazhab, ya, bila nak angkat. Dan boleh kita tambah sampai bila nak angkat, ya. Dan jika menggerak, bagaimana nak gerak macam ni, ya. Sehingga ada yang kata, ni salat orang Wahabi macam ni. Okey. Jadi ini kita jelaskanlah, ya. Baik. Pertamanya, apa tadi? Nak gerak atau tidak? Nak gerak atau tidak? Yang kita lihat tadi, yang riwayat yang kita baca tadi, Wa'il bin Hujur kata, aku melihat baginda menggerak-gerakkannya dengan menunjuk dengan jari telunjuk ni. Ini dalam riwayat Abu Dawud, ya. Dalam riwayat Abu Dawud juga ada riwayat yang lain di mana dinafikan dan baginda tidak menggerakkannya. Ini sekadar kita nak bincanglah. Nabi tidak menggerakkannya. Di sini ada macam dua riwayat yang bercanggah dalam riwayat Abu Daud, di samping perawi-perawi hadis yang lain lah, ya. Ada percanggahan. Jadi ini jadi sebab besok, ini bukan masalah Wahabi tak Wahabi sebenarnya. Ini masalah riwayat. Ini kita nak betulkan kefahaman. Jadi akhirnya kita lihat kedua-dua riwayat bercanggah. Maka langkah pertama kita ialah yang mana yang sahih, ya. Kita mendapati bahawa para ulama kita membincang, ya, kedua-dua riwayat boleh diterima. Kedua-dua riwayat sabit. Okey.
Kerana kalau ada yang dhaif, maka tak ada masalah, tolak je yang dhaif, kita ambil yang sabit. Tapi kedua-dua riwayat tu boleh diterima. Tinggal lagi apa langkah berikutnya? Maka bagaimana kita nak harmonikan, bagaimana kita nak combine kedua-dua riwayat yang zahirnya bercanggah, ya. Kerana tak mungkin Rasulullah gerak dan tak gerak. Rasulullah berdiri tapi duduk, duduk tetapi berjalan. Itu bercanggah. Menggerak tapi tak menggerak, tak boleh. Jadi macam mana nak mengharmonikan, nak menghimpunkan kedua-dua riwayat ni, ya? Di sini ada beberapa pendapat. Kita lihat ada sebahagian pendapat dia mengambil satu riwayat. Kalau kita lihat dalam masyarakat, dia mengambil riwayat tak gerak, dengan erti dia tolak riwayat menggerak. Nampak? Kalau Syekh Uthaymin dia berpandangan bahawa kedua-dua riwayat kita ambil dan kita amalkan kedua-dua. Bagaimana? Ada kala kita gerak, ada kala kita tak gerak. Kerana setiap perawi dia meriwayatkan apa yang dia nampak. Maka Wa'il bin Hujur dia meriwayat apa yang dia nampak. Takkan dia nak kata mata dia tak betul, dia nampak. Tak ada. Dia dah nampak macam tu. Datang perawi yang lain, dia meriwayat apa yang dia nampak. Ya. Jadi kita kata ada kemungkinan besar bahawa kerana Rasulullah bukan solat sekali je. Kalau solat sekali lalu ada percanggahan, ya, itu ada masalah. Tapi Rasulullah bersolat satu hari 5 kali, bertahun-tahun. Jadi memang ada kemungkinan besar bahawa ada kala Nabi gerak, ada kala Nabi tak gerak. Itu pendapat Syekh Uthaymin, ya. Kalau kita lihat Syekh Al-Albani, saya lebih tertarik. Syekh Al-Albani dia kaedah dia nak menghimpunkan tu, bagi saya lagi orang kata apa? Lagi apa? Terperinci. Boleh, ya, lagi cantik. Syekh Al-Albani kata apa? Nabi gerak tapi tak gerak. Lagi kalut. Syekh Al-Albani kata Nabi gerak tapi tak gerak. Di sini kita masuk dalam perbahasan yang seterusnya, iaitu cara gerak tu. Mereka yang apabila gerak, kalau kita pergi ke tanah Arab, misalnya ke Mekah, Madinah, kadang-kadang kita tengok orang apa Arab, ada yang bulat. Kadang-kadang ada yang, kadang orang kita tak faham daripada masyarakat kita, apa ni? Oh, main-main. Ada yang menulis, dia tengah tulis asyhadu alla ilaha, dia tengah mengeja ke apa. Ada yang tengah tulis la ilah. Tak ada. Syekh Al-Albani kata semua tu tak ada. Mana gerak atas bawah? Kenapa atas bawah? Kenapa tak kanan kiri? Mana datang atas bawah? Tak ada riwayat macam tu. Nampak? Yang ada apa? Nabi gerak, Nabi tak gerak. Umum. Syekh Al-Albani kata keumuman itu, bahawa Nabi menggerakkan jari telunjuk, jangan dispesifikkan, jangan dikhususkan. Nabi gerak umum, jangan dispesifik. Nabi gerak atas bawah. Mana? Tak ada macam tu. Nabi pusing-pusing. Ada yang buat pusing, clockwise, anti-clockwise. Tak ada semua tu. Jadi akhirnya Syekh Al-Albani dia melihat bahawa setiap gaya gerak yang berbentuk menyalahi keumuman riwayat bahawa Nabi gerak, ini tidak ada asas. Atas bawah, kanan kiri, bulat, clockwise, anti clockwise, ini semua tak ada asas. Maka akhirnya Syekh Al-Albani kata, kalau kita nak gerak tapi tak gerak, macam mana? Ya? Pening jadi. Baik. Itulah dia. Syekh Al-Albani kata bila gerak tapi tak gerak, maksudnya ialah sekadar minimum gerak, iaitu gerak setempat. Gerakan yang orang kata minimum, gerak setempat. Sekali pandang gerak, sekali pandang macam tak gerak. Okey. Syekh Al-Albani kata
Kerana kalau kita buat macam tu, kita akan dapat menghimpunkan kedua-dua riwayat. Satu. Keduanya, seperti yang kita sebut tadi, kerana apa juga gaya gerak atas bawah ni semua tidak ada asas, tidak ada riwayat tidak menspesifikkan macam tu. Dua. Yang ketiga, perbuatan kita gerak atas bawah macam ni, ya, lebih kalau slow satu hal, tapi kalau banyak laju, ini semua akan, kita tak dapat lari daripada mengatakan bahawa dia akan mengganggu kekhusyukan kita. Akhirnya kita, pertumpuan kita pada nak bergerak laju tu, tercungap gerak. Sedangkan ketika itu kita disuruh supaya apa? Fokus kita pada apa? Pada tasyahud, membaca tasyahud, menghayati apa yang kita sebut. Masakan kita boleh menghayati tasyahud kita, at-tahiyyatu lillahi wassalam, dalam masa tu mata tertumpu kat situ pula tu, lagi kalut mata, kan? Memang kita ini komplain yang kita dengar. Orang yang tergerak tu, orang kat sebelah lagi apa kan? Jadi akhirnya, subhanallah, memang ada kebenaran itu bahawa gerak macam ni, itulah ini yang masyarakat komplain lah. Jadi kita nak raikan bahawa memang benar. Bahkan apabila kita kembali kepada riwayat, memang tidak ada seperti itu. Maka akhirnya kita kata menggerak setempat, ya. Ini insya-Allah yang paling hampir dengan sunnah, sejajar dengan riwayat yang menyebut tentangnya, ya. Aku melihat baginda menggerak-gerakkannya dan menunjuk ke arah dan menunjuk dengan jari tersebut. Perhatikan, siapa perasan perkataan dan menunjuk dengan jari tersebut? Ini semua menguatkan apa yang kita sebut tadi, bahawa gerak setempat dengan cara orang kata berpada, tidak terlalu laju, ya, tidak apa orang kata berkalut, dan menunjuk dengan jari tersebut. Siapa nampak petunjuk apa yang kita sebut tadi? Ini menguatkan apa yang kita sebut tadi. Saya ulah soalan. Bila kita nak tunjuk ke arah jari dengan jari, kita tunjuk ke arah mana? Kiblat. Sepanjang masa atau sepanjang masa? Macam mana kita nak tunjuk sepanjang masa ke arah kiblat kalau tangan kita kiblat bawah kiblat, kiblat bawah kiblat, kiblat bawah kiblat? Nampak? Kerana Nabi ketika dia menunjuk ke arah kiblat sambil menggerak. Combine semua tu. Tunjuk ke arah kiblat dan menggerak dan tak gerak. Itu kita kata akhirnya gerak setempat. Kerana dengan itu hanya kita akan dapat pastikan bahawa jari telunjuk ni sentiasa ke arah kiblat. Adapun orang yang gerak-gerak ni, ini dia tak tunjuk ke arah kiblat, pusing-pusing, ini dia tunjuk ke arah seluruh alam. Boleh? Nampak? Itu perincian dia, insya-Allah, ya. Guru kami Al-Albani rahimahullah berkata, hadis ini merupakan dalil disunnahkan untuk terus menerus memberi isyarat, menunjuk dengan jari telunjuk dan menggerak-gerakkannya hingga salam. Ini soalan yang kita bangkit tadi. Bila kita nak tunjuk dan sampai bila kita nak tunjuk. Ada masyarakat kita atau ada seperti mana yang disebut, dibincangkan dalam mazhab, ada yang kata bila tasyahud jari macam ni ke bawah dulu. At-tahiyatu lillahi wassalawatu at-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana datang ni? Siapa spesifikkan? Sekali lagi, perbuatan menspesifikkan cara telunjuk tu, ya, ketika mengucap asyhadu an la, tak ada dalam riwayat, tak ada dalam hadis, tak ada. Ada yang kata bila sebut asyhadu an la ilaha illallah. Ada sebahagian mazhab, ada sebahagian pendapat kata jari telunjuk ni bila ada sebut Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad. Bila dah, lepas tu dah turun balik. Bila ada sebut Allah aja naik. Mereka membuat hujah dengan hujah ijtihad lah, akal-akalan lah. Ini tanda tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini semua tidak ada asas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya
Sepatutnya apa? Kembali kepada keumuman. Ketika tasyahud, baginda menghimpunkan jari dengan menunjukkan jari telunjuk ke arah kiblat. Umum. Maknanya apa? Daripada mula sampai habis. Ya. Kerana tidak ada riwayat yang memperincikan, maka kita kekalkan pada keumumannya. Kita tunjuk daripada mula, daripada bila kita baca je at-tahiyatu lillah, kita dah angkat jari telunjuk. Sampai bila? Sehingga kita selesai. Bukan selesai tasyahud saja, bahkan sehingga kita selesai dengan doa-doa sekali. Nanti kita akan bincang nanti, ya. Ada doa semua. Maka digerakkan pun begitu. Gerak setempat tadi pun begitu. Tidak pada kalimah tasyahud, tidak pada kalimah, ya, tasyahud asyhadu alla ilaha illallah ke, ada ketika ada menyebut nama Allah ke, tak. Gerak setempat tu sepanjang daripada mula sampai habis, ya. Itu maksud, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah tadi, ya. Baik, menggerak-gerakkannya hingga salam, ya. Baik, kita lihat di bawah tu, ya, surat 435, tasyahud awal. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum tasyahud awal. Ada yang berpendapat hukumnya sunnah, tetapi ada juga yang berpendapat hukumnya wajib, ya. Kita lihat ada riwayat kat bawah tu, kat perenggan bawah tu, bahawasanya Nabi SAW pernah mengerjakan solat zuhur mengimami mereka. Baginda bangkit dari rakaat kedua dan tidak duduk. Nah, ini tak duduk tasyahud awal. Orang-orang pun bangkit bersama baginda. Akhirnya ketika solat selesai dan orang-orang menunggu ucapan salam, Rasulullah bertakbir sambil duduk, lalu sujud 2 kali sebelum salam. Ini sujud sahwi lah. Baru kemudian baginda mengucap salam. Imam Ibn Hajar berkata kat bawah tu, yang dapat difahami dari hadis ini adalah jika duduk di antara 2 sujud hukumnya wajib, niscaya baginda akan kembali duduk ketika para sahabat bertasbih setelah baginda berdiri, ya. Nabi bila dia terlepas, dia daripada pada rakaat yang kedua ketika dengan sujud tu, ya, sepatutnya Nabi duduk untuk tasyahud awal. Ternyata Nabi terus bangkit masuk ke rakaat ketiga, ya. Sahabat bertasbih, tetapi ternyata Nabi tak duduk balik. Nabi dah berdiri, dia terus berdiri, ya. Tapi di hujung salat tu Nabi buat 2 kali sujud sahwi, ya. Jadi ini tentang masalah tasyahud awal tu, wajib ke, ya, tidak wajib. Kita lihat muka surat 437, ya, kita skip sikit lah, ya. Dekat atas tu, guru kami Al-Albani, ya, berkata tasyahud hukumnya wajib, tetapi jika seseorang lupa melakukannya, maka wajib sujud sahwi sebanyak 2 kali, ya. Nah, itu kesimpulan dia lah, ya. Tasyahud awal ni jangan kita sewenang-wenang tinggalkan, ya, dia wajib. Tetapi kalau kita terlupa, wajib kita sujud sahwi di akhir solat, ya. Itu kesimpulanlah tentang tasyahud awal ni, ya. Baik, lihat di bawah tu, membaca selawat kepada Nabi SAW pada tasyahud awal, ya. Nabi SAW berselawat kepada diri sendiri pada tasyahud awal dan akhir. Kita lihat surat 438 di atas tu, atas sekali. Baginda menetapkan hal itu atas umatnya, yakni baginda memerintahkan mereka untuk berselawat kepada baginda, ya, setelah mengucapkan salam untuknya, ya. Ini tentang masalah tasyahud, ya, dan selawat, ya. Kalau kita lihat bila kita tasyahud, ya, at-tahiyatu lillahi wassalawatu thayyibat, ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kan, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ya. Ini bacaan tahiyat atau bacaan tasyahud. Tetapi dalam masa yang sama ada apa? Salam. Salam kat siapa? Kat Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ucapan salam tu kepada Rasulullah.
Jadi ini sekadar selingan. Orang yang duduk kata kalau siapa yang nak pergi ke Madinah, kirim salam kat Rasulullah, hari-hari sebenarnya dikirim salam kat Rasulullah dalam solat tanpa dia sedar. Ya. Jadi sebenarnya tak ada istilah nak kirim salam kat Rasulullah. Sebab awak hari-hari dalam solat bagi salam kat Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ibadillahi salihin. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas itu datang selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu cara selawat, ya, yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Nanti kita akan sebut lagi tentang masalah selawat ni. Kita lihat surat 442, ya. Bangkit untuk melaksanakan rakaat ketiga dan keempat, ya. Di sini ada beberapa perkara yang nak ditegaskan. Ada beberapa perkara yang perlu dilihat, ya, ketika bangkit untuk melaksanakan rakaat ketiga dan keempat, ya. Mengucapkan takbir ketika bangkit, yakni Allahu Akbar, ya, bila kita nak bangun ucapkan takbir, insya-Allah tu jelas, ya. Disunatkan mengucapkan takbir ketika duduk. Terkadang Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, ya, bersamaan dengan takbir ini, ya. Ini maknanya apa? Selepas tasyahud awal, bila nak bangkit masuk ke rakaat ketiga, ya, diucapkan takbir Allahu Akbar ketika nak bangun, ya. Tetapi ini dia disunatkan mengucapkan takbir ketika duduk. Ini antara mungkin yang sedikit perbezaan daripada apa yang diamalkan masyarakat, ya. Bila masa dia orang takbir, bila dia orang dah bangkit dah, dalam proses tengah bangkit, baru diucapkan takbir. Sambil bangkit tu dia orang ucapkan takbir. Tapi nak kata disunatkan mengucapkan takbir ketika duduk. Ini mungkin kita nampak pelik sikit lah, ya. Maknanya tengah tasyahud ni, lepas dah tasyahud, ya, Allahu Akbar, baru bangun. Itu maksud disunatkan mengucapkan takbir ketika duduk. Terkadang Nabi mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir ni. Lagi pelik, lagi tak nampak. Ini Wahabi mana tak tahu. Wahabi pun tak buat. Betul atau tidak? Jadi ini masalah. Ini kita kena nampak. Ini kita kata ilmu, ini kita kata kembali kepada sunnah Nabi SAW, ya. Ini bukan masalah mazhab, bukan masalah Wahabi tak Wahabi ke apa, tak tahu. Ini masalah sunnah Nabi SAW, ya. Angkat tangan. Terkadang Nabi lepas tasyahud, asyhadu at-tahiyatu lillah, semua dah hujung tu, ya, fil alamin innaka hamidum majid, Allahu Akbar, lepas tu Nabi bangun, ya. Nabi berdiri masuk rakaat ketiga, ya. Ada kala, ya, terkadang Nabi mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir ini, ya. Kita lihat yang bawah tu, nombor 3 tu, ya, perkara yang ketiga tu, Nabi bertompang, atau lebih saya lebih suka kalau kata Nabi SAW menguli, ya, yakni bertumpu dengan kedua tangannya. Maksudnya ni menguli inilah, kalau orang dulu nak uli tepung roti tu, dia buat cara macam ni lah, ya. Buat tangan jadi tumbuk ni, ya. Menguli, ya, bertumpu pada kedua tangannya. Yang ni bila kita nak bangun tu, ya, kedua tangan dengan cara tumbuk ni, menguli, ya, letak atas atas lantai, ya, ketika hendak berdiri. Ya, ini sunnah lah, ya, sunnah. Bukan lepas macam ni, ya, tapi macam ni, sunnah lah, ya, bukan sampai wajib ke apa, ya, sunnah lah. Ini cara Nabi buat, ya. Baik, kita lihat yang keempat tu, pada kedua rakaat ini, iaitu yang ketiga dan keempat, baginda membaca surah Al-Fatihah, ya. Kalau solat tu ada 3 rakaat atau 4 rakaat, pada kedua rakaat pertama tu baca Al-Fatihah dengan surah, kan, ya. Jadi pada rakaat ketiga dan keempat baca apa? Itu maksud dia. Nabi baca Al-Fatihah.
Tapi itulah dia. Kita baca seterusnya. Ada kalanya juga baginda menambah dengan bacaan ayat, satu ayat atau lebih. Ini mungkin apa yang kita sedikit bezalah daripada apa yang diamalkan oleh masyarakat. Nak kata bahawa disunnahkan juga pada rakaat ketiga atau keempat, tambah lagi atas lebih daripada Al-Fatihah, ya, seperti rakaat pertama dan kedua. Sunatlah, dianjurkan, ya. Jadi ini kita tambahkan kefahaman kita ialah, kalau jika kita makmum lah contoh, ya, kalau kita dah baca Al-Fatihah tapi imam tak rukuk lagi, kita nak buat apa? Tambah lagi surah yang lain pula, kan? Jangan kita duduk diam je, tambah lagi surah yang lain. Lagi-lagi kalau imam tu lama lagi, kita tambah. Ya dah, kita tambahlah surah pendek ke apa, ya. Tapi dah habis surah, andai kita baca surah pendek, tapi lepas tu imam tak rukuk-rukuk lagi, kita tambah lagi. Nampak? Ya. Itu yang disunnahkan, ya. Baik, kita lihat tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir, Nabi memerintahkan umatnya untuk melakukan seperti yang dikerjakan pada tasyahud awal. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya ialah tidak ada beza sebenarnya antara tasyahud awal dan tasyahud akhir, ya. Dari segi semua, ya. Khususnya dari segi ucapan lafaz yang kita nak baca tu, ucapan tahiyat tu, ya, sama sebenarnya. Berbeza dengan kalau kita lihat masyarakat buat macam mana, ya. At-tahiyatu lillahi wassalatu thayyibah, assalamualaikum nabi rahmat, assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dalam tasyahud awal. Allahumma salli ala Muhammad, kan? Maksud dia berhenti kat situ, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Maksud dia bangun. Allahu akbar, dia masuk rakaat ketiga lah, ya. Nak mengatakan bahawa perbuatan ni sebenarnya tak ada asas. Kenapa dia berhenti kat situ? Kenapa dipendekkan selawat tu? Sedangkan Nabi ajar panjang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad. Itu yang Nabi ajar. Kenapa didiskaunkan? Itu didiskaun berapa persen tu? Saya ingat dibagi 90% diskaun. Ini harga runtuh. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Maksud dia bangun. Siapa bagi didiskaun ni? Ya. Mana datang? Tidak ada asas. Ya, tidak ada asas. Jadi itu maksud Syekh Al-Albani, ya, atau Syekh Hussein, tidak ada beza, ya, antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kita lihat dalam perenggan yang sama tu, kat bawah tu, hanya sahaja pada tasyahud akhir baginda duduk cara tawarruk. Cara duduk je yang beza. Tasyahud awal iftirash maknanya duduk atas kaki kiri. Tawarruk tasyahud akhir, kaki kiri silang bawah kaki kanan, ya, duduk atas punggung dan kaki kanan tegak. Itu je yang beza. Yang lain semua sama, ya. Cara duduk tangan, tasyahud tu, gerak, bacaan tahiyatnya dengan tasyahudnya dan salawatnya sama, ya. Baik, kita baca bawah tu. Wajib membaca selawat kepada Nabi SAW pada tasyahud akhir, ya, seperti pada tasyahud awal, ya. Kita lihat riwayat di muka surat 443 ke atas kali itu. Wahai Rasulullah, Allah SAW telah memerintahkan kami untuk berselawat kepadamu, ya. Ini seorang sahabat berkata, lalu bagaimanakah kami berselawat kepadamu, ya. Rasulullah SAW pun terdiam hingga kami berharap andainya dia, orang yang bertanya tu, tidak pernah menanyakan hal tersebut. Ini kita cuba bayangkanlah, dalam majlis dengan Rasulullah, seorang sahabat tu tanya, ya Rasulullah, Allah perintahkan kami untuk berselawat. Ni perintah ni datang kat mana? Ini kalau siapa ni lah, bila dalam khutbah Jumaat kita biasa dengar kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini ayat Quran sebenarnya. Sesungguhnya Allah, ya, dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya wahai orang yang beriman, berselawatlah ke atas baginda. Itu perintah. Ini ayat Quran.
Ya, itu maksud sahabat yang bertanya ni. Lalu bagaimanakah kami nak berselawat? Ya, kita dah ada perintah ni daripada Allah dalam Al-Quran. Jadi bagaimana? Ini kata tata cara perincian ni macam mana? Ya, itu penting sunnah. Ya, sunnah memperincikan Al-Quran. Tapi Rasulullah diam. Rasulullah tak jawab. Nak kata ini sifat para sahabat. Para sahabat, sifat mereka secara amnya, dia orang tak banyak tanya. Sebab dia orang tak nak, orang kata apa? Apa? Menyusahkan, atau mereka takut soalan tu bersikap bukan mengada-ngada, tapi bersikap merumit-rumitkan. Syarak dah bagi umum dah, kau janganlah tanya banyak, nanti diperincikan kau juga yang susah. Itu dia. Sahabat tak nak, takut kerana dia bertanya tu syarak memperincikan sehingga menyusahkan, sedangkan pada asalnya diumumkan dan dia biar nak bagi mudah. Okey. Jadi itu bila Rasulullah diam, para sahabat yang lain rasa takut, rasa serba salah. Bahkan dia orang kata alangkah baik kalau orang tu tak tanya. Ya. Tetapi kemudian ternyata Rasulullah bersabda, Rasulullah jawab, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, ini cara selawat. Bahkan kita kata inilah jawapan Rasulullah. Bila Rasulullah ditanya tentang macam mana nak selawat, Rasulullah jawab macam ni. Ya, secara tidak langsungnya sebenarnya memberi kepada kita kefahaman bahawa ini adalah cara selawat yang sebenarnya. Satu. Kedua, ini adalah cara selawat yang terbaik, paling afdal, paling lengkap, paling banyak pahala. Kalau kita nak dapat pahala berselawat yang terbaik, yang paling lengkap, ini dia. Sebab Rasulullah jawab macam ni, Rasulullah ajar macam ni. Ya. Ada pun, tapi kita lihat yang diamalkan oleh sebahagian kelompok dalam berselawat. Siapa boleh tolong macam mana? Macam-macam cara selawat. Ya Sayyidina, Ya Habibina, Ya Maulana Muhammad. Macam mana? Macam-macam lah. Macam-macam cara selawat. Ya. Boleh faham? Cara selawat Ya Hanana lagi tak ada. Tak ada. Rasulullah tak ajar macam tu. Ya. Maka ternyata ini yang diajar oleh Rasulullah, dan sepatutnya kita melazimi cara selawat ni. Ya. Barang siapa yang tambah-tambah, ya, yang menambah daripada reka-reka dia sendiri, jelas dia, perbuatan dia seolah-olah tak merasa tak cukup dengan apa yang diajar oleh Rasulullah, atau seolah-olah dia merasakan bahawa apa yang diajar oleh Rasulullah tak lengkap, tak cukup. Sebab tu dia kena tambah Ya Maulana, Ya Habibi, Ya Maulana, wa syafi'ina, wa syukrina, apa lagi, macam-macam. Itu apa benda kau cakap ni, kan? Menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. You say salawat is during the solat time, you give the salawat, or like other practices kalau banyak salawat. Ini satu soalan yang tak kurang penting. Bila kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, ini cara selawat ni untuk ketika tasyahud saja ke macam mana? Ya. Kita kata dia tasyahud secara khasnya, dalam solat secara khasnya, dan di luar solat secara amnya. Jika sekiranya kita nak dapat yang lengkap, yang terbaik, yang paling afdal, ya. Kalau di luar solat kerana sebab-sebab yang tertentu, kita nak ringkaskan, tak ada masalah. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad, itu paling ringkas di luar solat, tak ada masalah. Sebab di luar solat kita ada pilihan lah, ya. Kerana kita nak bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad, atau dengar orang sebut hadis ke apa, sabda Rasulullah, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kerana ada tuntutan juga, kalau kita dengar nama Rasulullah, kita berselawat. Kerana jika tidak,
kalau kita tak berselawat apabila disebut nama Rasulullah, Nabi Muhammad, kita tergolong di kalangan orang yang bakhil. Seperti mana dalam hadis, orang yang bakhil adalah apabila disebut Nabi, disebut nama Rasulullah, lalu dia tidak berselawat, ya, maka kita berselawat. Tapi itulah Nabi kata berselawat umum, ini di luar solat. Jadi macam mana nak solat? Kalau paling lengkap ini, Allahumma salli ala Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu yang paling lengkap. Tapi kita tak nafikan bahawa kadang-kadang ada keadaan tak mengizinkan. Paling ringkas Allahumma salli ala Muhammad, ya. Di dalam solat kita disuruh supaya membaca ini semuanya, kerana dalam solat ini dia ada cara yang spesifik yang perlu kita kita kena ikut, ya. Baik, kita lihat muka sebelah 444, ya. Beberapa lafaz tasyahud, ya, kita lihat. Yang pertama tu ada beberapa, ya. Ada beberapa di sini penulis bawa 4 cara tasyahud. Kita lihat yang pertama, at-tahiyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dalam kurungan tu itu penjelasan, bukan lafaz tasyahud tu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ, ya. Dalam penjelasan Abdullah bin Mas'ud, kita lihat dalam terjemahan tu pun ada disebut, ya, kat ujung sekali bawah terjemahan tu, namun setelah, bukan ketika, setelah baginda wafat, kami mengucapkan assalamu ala nabi, semoga kesejahteraan terlimpah atas nabi. Ini ada penjelasan daripada Ibnu Mas'ud lah tentang masalah mengucapkan salam kepada Rasulullah ketika tasyahud. Yang Nabi ajar ke atas sekali yang kita baca tadi, assalamu alayka ayyuhan nabi. Ibnu Mas'ud menjelaskan setelah Nabi wafat, ya, Ibnu Mas'ud membaca, ya, mengucapkan assalamu ala nabi. Tadi assalamu alayka ayyuhan nabi. Selepas Nabi wafat, Ibnu Mas'ud mengucapkan assalamu ala nabi, ya. Ini juga adalah satu perincian, ya, yang memberi kepada kita satu faedah, ya, tentang amalan para sahabat, ya. Bila Ibnu Mas'ud melakukan sedemikian, ya, dengan bila tasyahud dia kata at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, selepas Nabi wafat, dapat kita fahami bahawa ini sebenarnya yang dianjurkan kepada kita, ya. Boleh juga secara tidak langsung kita faham bahawa apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, ya, ada, kita tak kata secara pasti, ada kebarangkalian besar bahawa itu yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud secara khasnya dan para sahabat secara amnya. Kerana kita memahami bahawa para sahabat ni, mereka bukan jenis yang buat bid'ah. Mereka bukan jenis yang memandai-mandai, mengubah-ubah, menokok tambah. Kita boleh tengok dalam sejarah para sahabat. Para sahabat sangat, orang kata apa, sangat tekun dan sangat berhati-hati dalam beribadah. Tetapi bila Ibnu Mas'ud menukar assalamu alayka ayyuhan nabi kepada assalamu ala nabi, itu satu petunjuk kepada kita bahawa itu dipesan oleh Nabi, ya, untuk diamalkan selepas kewafatan baginda. Maka ini yang dianjurkanlah kepada kita. Pun begitu, kalau ada orang tu nak mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, kita kata tak ada masalah, ya. Walaupun bagi kita kata yang terbaiknya adalah assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kerana itu yang diamalkan oleh para sahabat, ya, selepas Nabi wafat. Boleh insya-Allah. Baik, kita lihat ada banyak lagi lafaz tasyahud, ya. Itu nak kata sebenarnya tak ada ruang sebenarnya untuk kita nak tambah-tambah,
ya, nak buat benda bid'ah, nak reka-reka habibina wa maulana wa syafi'ina. Ini yang Nabi ajar. Lafaz tasyahud ni pun saya hampir yakin bahawa orang yang buat tambah-tambah ni, yang apa yang Nabi ajar pun dia orang tak buat. Seolah-olah dia orang dah hafal lah semua ni, sampai rasa tak cukup, dia itu yang dia kena tambah wa syafi'ina wa habibina wa maulana, ya. Ini menunjukkan, ya, satu yang memang tidak wajar, ya, untuk menyalahi apa yang diajar oleh Rasulullah, sedangkan apa yang telah diajar cukup banyak, ya, dan sehingga tak terbuat pun, ya. Baik, kita lihat surat 445, beberapa lafaz selawat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud. Tadi tasyahud, ya. Sekarang ni lafaz selawat pula, ya. Atau tadi yang pertama tadi lafaz tahiyat, sekarang ni lafaz selawat. Pun kita lihat ada beberapa lafaz. Pun sekali lagi kita kata memang tak ada ruang pun untuk kita nak, ya, nak tokok tambah, kerana apa yang dah diajar cukup banyak, ya. Kita lihat ada nombor 1, kita lihat surat 446, nombor 2, ya. Mungkin nombor 2 tu yang kita biasa ucapkan, ya. Lepas kita dah baca tahiyat, ya, at-tahiyatu lillahi wassalatu at-thayyibat sehingga ke hujungnya, ya, assalamu ala nabi semua sehingga ke hujungnya. Lepas tu kita disuruh supaya berselawat. Bagaimana berselawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu satu cara untuk nak berselawat, ya, yang diajar kepada kita oleh Rasulullah. Ada beberapa lagi lafaz, ya. Kalau siapa yang dapat hafaz semua dan dia bergile-gile, bacanya secara bergile-gile, ya, satu sekali tasyahud dibaca ni, dalam solat yang lain, dalam tasyahud dibaca lafaz selawat yang lain, kita kata itu yang terbaik, kan, ikut kemampuan, ya. Kita lihat surat 447, ya, atau kita terus ke muka surat 448, berdoa sebelum salam dan lafaz-lafaznya. Ini juga antara apa yang dianjurkan, yang juga yang kita lihat kebanyakan masyarakat mengabaikan hal ini, ya, berdasarkan praktik yang mereka lakukan ketika solat. Dianjurkan untuk berdoa tu sebelum salam, garis kataan sebelum tu, ya. Kerana ini kadang-kadang dia sebelum tu dia jadi selepas pula. Macam mana jadi macam tu? Dianjurkan berdoa sebelum salam dan lafaz-lafaznya, ya. Kita tengok banyak doa. Sampai 8, ada 8 doa. Mana ni? Kita lihat ni semua tak macam mana. Bukan sahaja jadi selepas, sebelum salam jadi selepas salam, tapi doa yang dibaca selepas salam pun lain daripada yang 8 ni. Ya, dia lain. Tahap apa je apa yang dibaca tu. Kita lihat apa yang dianjurkan. Nombor 1, doa sebelum salam yang dianjurkan kepada kita. Yang pertama ni kira yang paling penting lah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dan aku berlindung dengan Engkau daripada ujian atau fitnah Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung dengan Engkau daripada ujian kehidupan dan kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya. Itu satu lafaz doa, ya. Kita lihat nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 4 adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Ini satu doa yang ada kelebihan, ya. Satu doa yang penting lah, ya. Kerana Rasulullah bila diajar kat sahabat, apatah lagi sahabat yang paling rapat, Abu Bakar, tentu doa yang
yang ada nilai yang tinggi. Kita lihat nombor 4. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Saya kira ini doa yang kalau yang dibaca selepas salam pun tak pernah saya dengar macam ni. Doa macam ni. Sedangkan ini yang diajar. Ini yang kita kata ini yang ada nilai tinggi, doa yang hebat-hebat. Tapi kita lihat masyarakat tak buat. Imam-imam tak buat. Ya. Baik. Kita lihat nombor 5, nombor 6, nombor 7, ya. Nombor 8. Ini semua kalau kita dapat hafal sangat baik, ya. Tapi paling tidak yang pertama tadi tu, ya. Atau yang nombor 4 yang diajar, ya, atau yang ringkas-ringkas. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya. Itu ringkaslah, ya. Baik. Boleh. Kita lihat muka surat 452, mengucapkan salam, ya, selepas kita dah baca tasyahud, kita dah baca tahiyat, kita dah baca tasyahud, kita dah baca selawat, dan selepas tu kita dah baca doa, ya, sebelum salam, ya. Kerana ketika solat, ketika itulah kita dituntut untuk baca doa. Ketika solat, ketika rukuk, baca doa, ya. Selepas dah tasbih subhana rabbil azim, baca doa. Atau ketika sujud, lagi bagus, kerana itu paling hampir kita dengan Allah ketika sujud. Lepas kita dah baca subhana rabbil a'la, kita baca doa ketika itu, ketika tengah sujud dalam solat. Kalau ini semua kita terlepas, atau kita dah doa tapi kita nak doa lagi, syarat dah bagi, last chance, peluang terakhir tu doa. Bila? Sebelum salam. Sebelum salam. Ini last call, last calling untuk baca doa. Bila? Sebelum salam. Jangan lepaskan peluang. Sebelum salam baca doa, ya. Kerana bila salam, ya, itu adalah penamat salat kita. Kita lihat seperti mana dalam riwayat kat bawah tu, ya. Surat 452, kunci salat adalah bersuci. Yang mengharamkannya, yakni untuk melakukan benda-benda yang lain, benda-benda di luar salat, adalah mengucapkan takbir, iaitu takbiratul ihram. Bila kita takbiratul ihram, kita kena kita berada dalam salat, maka kita kena patuh dengan tata cara salat, ya. Dan yang menghalalkannya adalah salam. Maknanya yang menghalalkan, yakni yang tamat, penamat bagi salat adalah salam. Maknanya lepas salam kita dah boleh buat apa-apa, ya. Benda yang sebelum tu kita tak boleh buat, kita dah boleh buat, ya, selepas kita mengucapkan salam, ya. Baik, tentang ucapan salam pun kita lihat sunnah ada pelbagai, yang mana kita lihat pun masyarakat tak mengamalkan, ya, kerana sebab-sebab, ya, yang tertentu, wallahu alam, ya. Ada 4 cara salam. Yang pertama, yang paling lengkap, ya, adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam yang penuh. Kita tahu kan cara salam ni ada 3 cara kan. Paling ringkas Assalamualaikum, pertengahan Assalamualaikum warahmatullahi, paling lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, ini pun kadang-kadang kita lihat masyarakat, kadang-kadang khatib bila naik khutbah Jumaat pun dibagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ta'ala tu tak ada tu. Mana datang ta'ala? Nasib tak ada ta'ala wa habibina wa syukrina. Tak ada tu, ya. Later. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara salam yang pertama. Ada 4 cara. Ini yang paling lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang sebelah kanan. Lepas tu bila ke pandang kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai warahmatullah, ya. Wabarakatuh kanan saja. Bila sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang biasa kita lihat, yang kita buatlah, ya. Bahkan kita lihat riwayat-riwayat banyak
sebut cara yang kedua ni, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang kita lihat yang biasa dibuat lah, kan. Cara yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Boleh? Kita lihat yang kanan selalu lebih atau sama. Yang cara yang kedua samalah. Yang ni yang kita selalu buat lah. Tapi cara ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kiri dia kurang. Cara yang keempat paling ringkas, yang paling minimum, Assalamualaikum. Bukan pandang kanan, pandang antara kanan dan depan. Assalamualaikum. Ya. Ini pun lagilah, ya, kalau imam buat tu, itu imam kena hambat keluar halau silat air bulan, kena ulang balik solat sebab tak habis solat betul. Kata Assalamualaikum. Apa ni? Tunggu semua. Imam dah bangun, dia orang tunggu lagi. Boleh? Ini semua sabit. Semua adalah riwayat yang sahih yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Look at the shoulder. Ya, pandang kanan. Ya. Pandang kanan. Ya. Pandangan mata tu tak ada dispesifikkan. Pandangan mata, pandang atas, bawah, pandang bahu, pandang orang belakang, tak dispesifikkan. Maka jangan kita spesifikkan. Ya, pandang yang disebut adalah Nabi memandang ke kanan. Sahabat kata sehingga nampak pipi kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kriteria dia lah. Ya, ini dalam tiga cara yang pertama tadi. Sehingga nampak pipi kanan. Maknanya pipi kanan maknanya dia kena pandang kanan betul-betul lah. Ya. Itu kriteria dia. Itu ciri dia. Ya. Lebih daripada itu kita jangan spesifikkan. Seperti mana begitu juga, jangan kata Assalamualaikum warahmatullahi. Baik tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada angguk-angguk ni. Mana datang angguk ni? Kadang-kadang ini pun kat sekolah agama duk, anak-anak saya duduk balik. Oh, ustazah kata bila salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada kawan bila salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah marah. Apa buat macam ni? Apa cepat sangat? Assalamualaikum warahmatullahi. Angguk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana datang ni? Mana datang? Ini sunnah apa ni? Ya. Ustaz, the salam is the salam the two angels on the left and right. Ya. Salam is the angels. Angel. Oh, salam kat siapa? Kita bagi salamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi salam kat siapa pun tidak ada perincian. Ya. Saya pernah masuk bilang tu jawab. Sudah. Saya bilang okey. Tak ada perincian macam tu. Ya. Jadi ada para ulama ketika membahaskan ini semua ijtihad lah. Riwayat, nas, hadis tak ada. Tak tahu. Secara pasti tak tahu. Tapi ulama bila bahas ijtihad, kita nak faham. Lagi kita faham, lagi kita kuat iman kita, kan. Ini sekadar untuk bantu kita. Ada yang kata bagi salam kat kedua malaikat. Ada yang kata bagi kat jemaah sebelah kanan, jemaah sebelah kiri kalau kita sembahyang berjemaah. Macam itulah. Bahkan kalau kita sembahyang sendiri pun kita dah sebut kita ke dalam bab azan dan ikamat. Bila kita sembahyang sendiri, sebenarnya kita tak sembahyang sendiri pun. Kalau kita ikamat, kita baca ikamat, kita sebut ikamat sebelum kita salat, akan salat bersama kita kedua malaikat kita. Ya. Tapi kalau azan, apa akan jadi? Akan berhimpun di belakang kita, bersalat bersama dengan kita tentera-tentera Allah yang tidak dilihat oleh mata. Ya. Jadi itu mungkin kita fahamlah. Untuk kita nak faham, bila kita bagi salam tu, kita bagi salam kat siapa. Ya. Ini ijtihad lah, ya. Tidak ada satu jawapan yang konkret, ya. Boleh? Ada nampak masa dah. Tapi saya ingat boleh tak kita habiskan? Kita habiskan sikit lah, ya. Ya. Baik. Kita lihat nombor 1, surat 453, tata cara salat yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagi lelaki dan perempuan, adalah bagi lelaki dan perempuan dan wanita, ya. Tata cara salat yang kita dah bincang sebelum ni, semua yang kita sebut ni, ia adalah bagi lelaki dan perempuan, ya. Dengan erti kata tak ada beza antara tata cara salat lelaki dan perempuan, semua sama.
Ya. Ketika berdiri, perempuan letak sama atas dada, laki perempuan sama. Ya. Tak ada yang kata perempuan kena tak tahulah, dia kena rapatkan diri dia ketika berdiri. Ada yang kata bila sujud, perempuan jangan kepak, malu, aib, macam ni. Silap daripada sunnah Nabi jadi sunnah yang dilarang. Ini cara anjing. Minta maaf. Wanita-wanita ni nak jadi apa ni? Ikut sunnah Nabi SAW. Jangan solat seperti yang ditegar bila sujud. Kena rapat. Jangan kepak-kepak. Yelah kalau ramai tengah solat berjemaah, yelah kita nak kepak terhantuk kat kepala orang tu. Tak apalah. Kita fahamlah. Itu kerana terpaksa. Tapi kalau sendiri, laki dan perempuan buka. Ya. Ketika duduk, perempuan tak macam rapat. Kita dah sebut tadi, lelaki pun rapat. Dia dah sebut tadi. Tapi tak tahulah perempuan dia nak rapat lagi ke macam. Tak ada. Semua sama. Lelaki, perempuan sama. Ya. Baik. Kita lihat muka surat 454. Ya, zikir-zikir dan doa-doa setelah salam. Ini yang dianjurkan. Pun kita lihat kadang-kadang diabaikan juga, ya, oleh imam-imam masjid-masjid, ya, surau-surau, ya. Ya, lain yang disunnahkan, lain yang dibuat, ya. Selepas salam saja kita dianjurkan untuk istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada hikmah tu, ya. Lepas salam kita sebut astaghfirullah 3 kali. Selepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Seterusnya kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Ya. Ini antara zikir dan doa yang diajar, ya. Di muka surat 455 atas sekali, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selepas tu, ya, kita tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Tahmid 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Dan tasbih, tahmid dan takbir ni ada 2 cara. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Tahmid begitu, Allahu akbar begitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ni bagi kita mengelakkan daripada tersasul. Daripada subhanallah, subhanallah dia laju sangat, subhanallah, subhanallah, dia jadi sok. Tahmid, alhamdulillah. Apa ni? Apa ni? Takbir, Allahu akbar, akbar. Untuk nak mengelakkan daripada tersasul, sunnah, kita lihat sunnah memberi kita cara yang kedua. Bagaimana? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Ya, itu ada 2 cara lah, ya. Juga dianjurkan untuk membaca 3 qul huwallahu ahad, dan qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Dan juga dianjurkan untuk kita baca ayat kursi, ya. Ini selepas salam, ya. Membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat, maka tidak ada sesuatu yang menghalang antara dia dan syurga kecuali mati. Pahala yang cukup besar. Kita baca ayat kursi setiap kali lepas kita solat, habis solat, tidak ada yang menghalang kita dengan syurga kecuali mati. Ya, satu ganjaran pahala yang cukup besar. Tapi kita lihat kadang-kadang masyarakat tak buat. Ya, imam-imam kita dia tak buat. Yang dibuat apa? Doa berjemaah. Doa berjemaah. Satu kesalahan atau satu kesilapan atau satu salah faham yang cukup kita kata tak patut, ya, tak patut berlaku. Ini semua menunjukkan kegagalan mereka memahami erti solat
yang sebenar. Kegagalan mereka untuk nak memahami cara sunnah Nabi SAW mengerjakan solat yang sebetulnya. Kegagalan yang sangat-sangat orang kata apa, menyedihkan, ya. Kerana solat itu, apa maksud solat? Solat, ternyata solat maknanya doa. Solat maknanya doa. Solat itu apa? Yang bermula dengan takbir, disudahi dengan salam. Itu solat. Lepas solat itu bukan solat. Lepas solat, lepas dah salam, itu bukan solat. Dengan erti kalau orang tu nak bangun, nak balik rumah, nak pergi mana, tak ada masalah. Dia dah habis solat. Solat itu membawa erti doa. Maksudnya apa? Segala apa yang kita baca dalam solat tu sebenarnya adalah doa secara langsung atau tidak. Al-Fatihah itu doa. Di hujungnya kita baca amin, kan? Itu doa. Di ketika rukuk kita dah sebut dianjurkan untuk kita doa. Sujud doa, dianjurkan sangat-sangat. Bahkan kita dah sebut tadi, sebelum salam baca doa. Tetapi gara-gara kerana tak faham apa arti solat, gara-gara tak faham, gara-gara jahil cara solat yang sebenar, doa semua. Ada kadang, ustaz, nak doa kena bahasa Arab. Dalam solat tak boleh cakap bahasa Melayu. Salah faham yang sangat-sangat orang kata kronik lah. Maka akhirnya dia tak doa. Sila akhir bulan dia tak tahu pun apa yang dibaca. Al-Fatihah pun mungkin dia tak tahu apa yang dibaca. Tahu amin je, kan? Maka untuk nak menampung ke tak faham tu, sepatutnya nak betulkan keadaan ni lah belajar apa arti solat. Tapi kerana dia tak faham, maka dia dah salam, maka dia rasa something wrong, something kurang. Ada benda yang tak kena lah. Kita tak doa. Maka kita doa Jumaat sekarang. Imam pun baca doa. Dia kena imam pula tu tolong lagi. Kalau dia baca seorang, satu hal. Tapi dia tak tahu nak doa sendiri. Jadi imam pun kena jadi tekong. Kan? Kerana dia tak tahu doa. Yani, kegagalan, tak tahu nak bagi A, B, C ke apa. Kegagalan yang tahap menyedihkan, ya. Baik, saya kira cukup sekadar itu. Tak adalah, ya. Ada tak doa selepas salam? Doa maknanya doa khusus. Doa khusus. Ada tak doa khusus selepas salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak doa khusus? Doa khusus maknanya doa kita untuk kita nak memohon sesuatu. Ya Allah, mudahkan rezeki aku. Ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Ya Allah, mudahkan urusan aku. Ya Allah, rahmatilah kedua ibu bapa aku. Doa khusus selepas salam ada? Tidak ada. Bahkan doa seperti ini sangat-sangat dianjurkan ketika salat, ketika sujud atau sebelum salam. Itulah tempatnya kita nak baca doa tu, ya. Bukan selepas salam. Apatah lagi bukan secara berjemaah. Itu lagi tidak ada asas. Nabi tidak pernah walau sekali pun doa berjemaah. Tak pernah sekali pun. Jangan nak kata Nabi, para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar, Osman, Ali, tak pernah doa berjemaah selepas solat. Kita kata kita ikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pernah buat? Mati nak jumpa riwayat Imam Syafi'i buat. Kita ikut siapa? Kita ikut imam depan tu lah. Boleh? Jadi tak kata yang tasyahud awal dengan akhir dia sama kan? Jadi maksudnya kalau tasyahud akhir selawat tu diwajibkan. Jadi selawat pada tasyahud awal pun diwajibkan juga. Tapi kalau macam imam kan biasanya pendek kan? Jadi tak baca tak baca selawat pada tasyahud awal tu jadi macam mana? Barakallahu fiik. Di sini ada satu pertanyaan, ya. Bagaimana kalau sekiranya kita solat berjemaah dan ketika tasyahud awal ternyata imam terlalu cepat dan kita pun faham kerana kemungkinan besar bahawa imam tu bila dia selawat dia baca yang ringkas. Dia merengkaskan, bukan dia baca yang ringkas. Dia merengkaskan selawat tu dengan dia baca Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu dia bangkit. Sedangkan kita sunnahnya lah kita baca sampai habis. Jadi bagaimana? Ya. Jadi nak kata kita ada dua pilihan atau ada dua keadaan.
sama ada kita terus baca selawat tu sampai habis sedang imam dah bangun dah, atau kita ikut imam. Yang mana sunnah? Kita mendapati bahawa sunnahnya adalah kita sentiasa kena ikut imam, ya, dalam pergerakan zahir dia. Bukan ikut imam dalam bacaan bacaan dia, tidak. Ikut imam dalam pergerakan zahirnya, kerana imam dijadikan untuk diikuti, ya. Maka seperti mana kalau kita sampai masbuk, ternyata imam tengah rukuk, sedangkan baca Al-Fatihah tu wajib. Tapi bila kita mendapati bahawa imam tengah rukuk, sunnahnya adalah apa? Kita takbiratul ihram, lepas tu kita terus rukuk. Adapun bacaan Al-Fatihah tergugur, terangkat, tak perlu nak baca, ya. Maka kalau tasyahud, lagilah. Kalau Al-Fatihah yang menjadi rukun, tak sah salat kalau tak baca Al-Fatihah, pun tergugur, terangkat kewajipannya. Jika imam sedang rukuk, kita disuruh supaya terus rukuk, ikut imam. Maka kalau tasyahud, lagilah. Pun begitu, tasyahud akhir pun sama juga. Pun jangan salah faham. Kadang-kadang kita lihat masyarakat pun bila tasyahud akhir, kadang-kadang mungkin dia lambat baca tasyahud, ya, atau dia tengah baca doa-doa dia banyak, dia nak minta, ya. Imam pun dah bagi salam, tapi dia tengah dia lambat bagi salam. Itu pun menyalahi sunnah, ya. Imam salam, terus kena ikut, ya, kerana kita kena menyusul, ikut imam di dalam pergerakan dia, ya. Walaupun tak baca tasyahud lagi, ya, tak habis lagi, kerana kewajipan mengikut imam mengatasi kewajipan-kewajipan yang lain, ya. Lafaz lepas solat adakah disapu muka? Begitu juga dengan akhir doa disapu muka. Baik, adakah kita dianjurkan selepas kita solat, lepas solat, okey, elok juga ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai, ya. Adakah kita dianjurkan untuk bukan muka je, tepuk belakang, atas barangkali, okey. Begitu juga dengan lepas doa, ya. Kita baca doa ini kalau umum lah, di luar solat lah. Adakah kita dianjurkan untuk sapu muka atau mencium kedua tangan sambil sapu muka? Kita mendapati bahawa tidak ada hadis, ya, yang menganjurkan perbuatan-perbuatan seperti ini, ya. Tidak ada hadis yang sahih, ya, yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan perbuatan-perbuatan ini. Maka akhirnya perlu dielakkan, perlu dijauhi. Lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah selesai. Jangan nak tepuk sini, tepuk sana, ya. Kadang-kadang ada yang suruh sapu semua badan ke apa ke, kita pun, ya, apa ni, perbuatan ni tak tahu apa, tak ada asasnya. Sapu muka lepas doa pun tidak ada asas. Jadi akhirnya bila kita, sunnahnya macam mana? Kalau kita dah habis doa, ya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, tangan pergi mana? Tangan pergi mana? Bawah, ya. Jangan pergi ke muka, jangan, tak payah, tak ada, ya. Ini semua tidak ada asasnya, ya, dalam hadis yang sahih, ya. Ya, tentang cara menadah kedua tangan, ya. Hendak sunnahnya, ya. Kita tak adalah sampai nak kata wajib. Sunnahnya adalah, kerana ini semua perbuatan Nabi, ya. Sunnahnya adalah kedua telapak tangan, ya, sama ada rapat atau dijarakkan, saya perlu pastikan, ya. Tetapi menghadap muka, ya, menghadap muka, ya, itu yang disunnahkan. Cuma tentang sama ada rapat atau tidak, saya kena pastikan, ya. Baik. Jangan duduk tawarruk pada setiap kali kita pada ayat, pada air rekaan, kadang ada bila kita dalam keadaan berjemaah, kita duduk terlalu rapat sangat, maka alam sukar untuk kita duduk terlalu rapat. Baik, ya. Adakah ini
sunnah atau wajib? Okey. Dalam tasyahud akhir kita disuruh supaya tawarruk. Tetapi bagaimana pula kalau dalam kita solat berjemaah dan kita mendapati agak sukar untuk nak tawarruk, ya, takut kalau kita tawarruk kita tergolek kat orang sebelah, ya, tercondong sangat, ya. Akhirnya bertakwalah kepada Allah sedaya yang kita mampu. Itu tahap dia, ya. Satu. Yang kedua, dalam apa juga yang kita buat, jangan sampai mengganggu orang sebelah, ya. Dalam apa yang juga, bacaan kita, pergerakan kita, begitu juga cara duduk kita, jangan sampai kalau kita terhimpit kaki dia, kawan tu tahan je kan, boleh berlaku kan. Jadi itu semua kita kena raikan, ya. Tawarruk itu perlu, itu sunnah, tapi sampai tidaklah sampai kita nak kata wajib dengan erti kata kalau tak buat batal. Itu perlu kepada hadis yang lebih lagi, penjelasan yang lebih lagi dalam hadis, yang mana tidak ada hadis seperti itu. Dia kena buat, tetapi kalau tak buat tidaklah sampai batal solat, ya. Apatah lagi kalau kita ada keuzuran, ya, kerana ada sebab, ya. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Sila soalan terakhir. Kalau masa solat jemaah doa kunut, kita yang terbaik kita angkat tangan juga ke ataupun? Ya, kalau solat berjemaah kerana sebab-sebab yang tertentu, imam doa kunut, lebih lagi kalau solat subuh lah biasa yang masyarakat buat, tangan kita nak ikut ke tak? Kita kata kita ikut, ya, kita ikut. Kerana itulah dia, imam dijadikan untuk diikuti, ya. Jadi kita ikut, kita angkat tangan juga, bahkan kita mengaminkan doanya, ya, kita aminkan. Kalau dah angkat, amin, ya. Kita baca ke tak? Tak, amin. Makmum dia diam. Kerana banyak sangat orang kata apa, kepincangan lah saya nampak. Kekeliruan banyak sangat dalam apa yang dalam tata cara solat. Sebab kalau dalam doa kunut subuh yang masyarakat buat, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fiman tawallait wa qina wasrif anna syarra ma qadait. Lepas tu imam berhenti. Kita pun tak faham apa pasal imam berhenti. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la. Dia baca sendiri. Dan bahkan makmum pun turut baca sendiri. Ini semua salah faham yang memang tidak ada asas dalam sunnah. Sunnahnya lah kalau dalam doa kunut tu, lafaz tu betul, seperti mana dalam solat tarawih ketika Ramadan ada doa kunut tu, imam baca semua sampai habis, makmum diam, makmum mengaminkan sahaja, ya. Jadi akhirnya kita walaupun kita kata kita tadah, maka kita sekadar yang perlu je, kita amin je. Jangan sampai bila dia senyap tu kita pun nak baca. Itu kita dah menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Boleh insya-Allah. Baik, wallahu a'lam.